Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan daurah pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada petang ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, bahkan di dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia, kita akan bersama-sama mengikuti daurah fiqh puasa melalui kitab Muqaddimah Hadramiyah berkenaan dengan bab puasa bersempena dengan bulan puasa yang kita sedang hadapi pada hari ini. Dan moga-moga pada petang ini kita dapat bersama-sama mengambil ilmu dan manfaat daripada daurah kita pada petang ini, dan kita dapat sama amalkan dalam bulan puasa pada tahun ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Syahrizan untuk meneruskan daurah pada petang ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada petang ni untuk kita akan adakan perbincangan akan ada perbincangan daurah bagi kitab iaitu kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu khusus pada bab yang berkaitan dengan puasa. Okey. Jadi Ustaz ada yang teks Arab teks Arab. Jadi Ustaz tak pasti sama ada di tangan antum semua ada kitab Melayu ke, macam mana ke. Kan? Okay, baik. Jadi pertamanya kita kenal dulu tentang apa nama tu pengarang kitab kita ni. Okey. Kitab kita ni adalah dikenali dengan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Okey. Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun nama lain bagi dia adalah Mukhtasar Kabir. Nama lain bagi dia adalah Mukhtasar Kabir, ataupun nama lain bagi dia adalah Masailut Ta'lim. Itu nama lain bagi Muqaddimah Al-Hadramiyah. Tapi lebih dikenali dengan Muqaddimah Al-Hadramiyah lah. Jadi kitab ni adalah kitab fiqh, dan matan dalam kitab ni ada kitab Melayu terjemahan minggu lagi sekali ya. Tak apa, terpulang lah. Okey. Tapi yang Ustaz akan gunakan untuk hari ni, maksudnya yang ada kitab ni lah. Tapi yang kitab terjemahan Melayu tu ada yang terjemahan kitab yang Melayu tu ada PDF tak? Ke juga dalam bentuk apa nama tu buku juga. Jadi kalau kata ada yang PDF dapat, bolehlah kita present di sini kan. Tapi kalau kata ada di tangan, jadi kalau Ustaz ni, Ustaz pakai yang kitab Arab ni lah. Sebab Ustaz kalau guna yang PDF tak ada kitab. Okey, baik. Kalau Ustaz ni, Ustaz akan pakai yang bahasa Arab ni lah. Ustaz akan pakai yang Arab ni sebab pertamanya daripada asal kitab, penulisannya memang dalam bahasa Arab. Lepas tu yang keduanya,
kalau guna kitab Arab ni ustaz ni lah. Bila guna kitab Arab ni dia lebih orang panggil apa? Lebih nampak dia punya isi kandungan dia. Kalau nak banding dengan yang guna kitab Melayu. Sebab kadang-kadang terjemahan daripada kitab Melayu tu dia lari maksud daripada penulisan yang asal ataupun lari maksud daripada yang Arab punya. Okey. Jadi ustaz guna yang kita hari ni untuk yang Arab. No? Jadi kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah ni adalah dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami. Ni juga dalam kategori Habib lah. Kan? Dari segi kategori Habib ataupun kita kata keturunan baginda Nabi SAW. Dan juga kalau kita tengok Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal. Bafadal ni, ba tu adalah Bani Fadal. Okay? Ini adalah kebiasaan bagi orang Arab lah. Bagi Arab. Mereka menjaga keturunan. Jadi keturunan dia tu adalah Bafadal. Jadi ada beberapa kitab-kitab syarah bagi Muqaddimah Hadramiyah ni. Antaranya adalah kitab Minhajul Qawim. Minhajul Qawim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Minhajul Qawim fi Masail Ta'lim. Minhajul Qawim syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah. Ada juga kitab yang ditulis syarah Muqaddimah Hadramiyah, iaitu yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama, masih juga merupakan keturunan baginda Nabi SAW di Yaman, iaitu Ba'ali Ba'ish. Okay. Jadi kita kata kitab ni adalah merupakan kitab yang berkat sebab banyak para alim ulama yang mensyarahkan kitab ni. Dan kitab ni juga Muqaddimah Hadramiyah ni dia level yang lebih tinggi dalam pengajian ilmu fiqh. Kalau kitab-kitab yang lebih rendah daripada tu, kalau mubtadi'in, bagi orang-orang yang baru dia nak mula belajar tentang kitab fiqh ni, kitab yang lebih rendah daripada tu contohnya adalah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Antara lain adalah kitab Mukhtasar Latif, juga kitab fiqh. Antara lain adalah kitab Risalah Jami'ah. Itu adalah kitab-kitab yang rendah-rendah lah, yang kebiasaannya bagi pemula-pemula dalam ilmu fiqh ni. Jadi bagi kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dia level yang agak lebih tinggi, kan, level yang agak lebih tinggi. Dan dikatakan bahawasanya dia punya matan ni, matan Muqaddimah Hadramiyah ni, dia menyamai seperti mana kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikatakan begitu. Tapi hakikatnya kalau kita lihat, kalau siapa-siapa yang belajar kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dan juga belajar kitab Minhajul Talibin, Minhajul Talibin Imam Nawawi itu agak lebih tinggi lah. Lebih tinggi sebab dalam tu dia ada perbincangan berkaitan dengan khilaf-khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay. Ala kulli hal, walau macam mana sekalipun, insyaAllah kita hari ni kita akan menggunakan kitab ni dalam perbincangan kita. Dan juga nanti kita akan buka soalan. Kita akan buka soalan kalau kata ada apa-apa permasalahan, apa-apa masalah, boleh maklum, boleh tanya dan kita akan jawab perkara tersebut, soalan tersebut insya-Allah. Ya.
Oh, tak boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi Ustaz akan baca yang kita arab ni dan Ustaz akan tulis terjemah, buat terjemahan, dan kita akan bincang dia punya konten ataupun dia punya isi dalam mukadimah Hadramiyah ni, insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kitabus Siyam. Yajibu saumu Ramadana bistikmali Sya'ban 30. Baik, perkara yang pertama adalah perbincangan berkaitan dengan siapakah orang-orang yang wajib berpuasa ketika mana dalam bulan Ramadan. Siapa yang wajib berpuasa? Jadi mana-mana yang kita ada kitab ni, kita boleh tulis dalam kitab kita tu, dalam buku kita tu. Iaitu orang-orang ataupun golongan yang wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Pertama adalah golongan yang mana mereka itu berada pada hari yang mana sempurna bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikira 30 hari. Nah, maka pada keesokan harinya, 1 Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Jadi orang yang telah sempurna 30 hari bulan Sya'ban, maka wajib secara automatik dia berpuasa pada keesokan harinya. Secara automatik dia wajib berpuasa pada esok hari. Kerana selepas daripada 30 Sya'ban, maka pasti dan confirm masuknya 1 Ramadan. Okey? Baik. Jadi yang tu yang pertama. Yang kedua, au bi ru'yati adlin al-hilala. Ataupun wajib berpuasa bila mana melihat seorang yang adil akan anak bulan 1 Ramadan. Jadi bila mana seseorang yang adil dia tengok anak bulan dan nampak anak bulan, maka wajib berpuasa. Jadi contohnya kita hari itu tengok anak bulan pada hari Sabtu, pada hari Jumaat petang. Jumaat petang tu kita tengok anak bulan. Nampak anak bulan tak? Kalau petang tu ataupun malam tu kita nampak anak bulan, maka esok tu hari Sabtu kita akan berpuasa. Tapi kalau tak nampak anak bulan, maka esok tak wajib berpuasa. Esok masih lagi 30 Sya'ban. Maka hari Ahad baru 1 Ramadan. Jadi yang pertama adalah bila mana sempurnanya 30 Sya'ban, maka wajib berpuasa pada esok hari. Yang kedua, kalau pada 29 Sya'ban tu kita tengok anak bulan dan nampak anak bulan, bermaksud esok 1 Ramadan. Sya'ban hanya ada 29 hari sahaja. Kalau tak nampak anak bulan, maka puasa bermula pada lusa dan Sya'ban kena bagi cukup 30 hari. Okey, bagi 30 hari. Macam mana pula persoalan kalau orang yang tidak adil yang nampak anak bulan? Orang yang tidak adil yang nampak anak bulan, maka keadilan dia tu untuk diri dia sahaja. Dia nampak anak bulan, maka dia dah puasa. Dia nampak anak bulan, dia puasa untuk diri dia. Kan? Tapi untuk kita semua ni, tak boleh kita berpegang dengan kata-kata dia. Kerana apa? Sebab dia tu seorang yang tidak adil. Adil ni macam mana Ustaz? Adil ni adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Contohnya berzina, minum arak, mencuri. Dia tak pernah buat benda tu. Ataupun tidak melazimi dosa-dosa yang kecil. Okay, dosa kecil, semua orang buat dosa kecil. Kan? Tapi dia tak melazimi, dia tak kerap buat. Dia tak buat. Okay, melazimi dosa yang kecil, maka akan menyebabkan hilangnya adil dalam diri. Maka orang yang jenis macam ni, dia tengok anak bulan, dia beritahu kat kita, kita tak percaya kat dia. Kita tak percaya. Kita tak wajib puasa. Dia wajib puasa untuk diri dia. Okay, jadi kita yang wajib puasa ni, bila mana ada seorang yang adil, dia bagi tahu kat kita kata nampak anak bulan. Kebiasaan kita ni, kita akan dengar pengumuman lah. Kita akan dengar pengumuman sebab Jabatan Mufti akan tengok sama ada nampak anak bulan ataupun tak nampak anak bulan. Dia pakai cerak bulan. Cerak anak bulan lah.
nampak anak bulan maka esok puasa. Akan diumumkan oleh pemohon besar diraja bahawa sama ada puasa ataupun tidak. Okey. Yang berikutnya, wa iza ru'iyal hilalu bi baladin. Dan apabila dilihat anak bulan itu di sesebuah negeri, lazima man wafaqa matli'ahu. Jadi apabila anak bulan tu dilihat di sesebuah negara ataupun di sesebuah negeri, maka wajib siapa-siapa yang duduk dalam negara tu dia ikut puasa. Ikut puasa bagi negeri tersebut ataupun bagi negara tersebut. Kalau kita Malaysia ni, kita akan ikut tu lah penyimpan mohon-mohon besar. Depa tu yang pengumuman secara rasmi. Jadi kalau kata contoh di Malaysia dah nampak anak bulan, di Mekah belum lagi nampak anak bulan. Macam mana tu? Memang pernah terjadi benda tu. Maka ikut negeri asal. Ikut negeri asal. Jadi negeri asal kita adalah di Malaysia ataupun negeri yang kita duduk ni adalah Malaysia, maka kita ikut yang Malaysia. Kalau kita duduk di Mekah, maka kita ikut yang pengumuman rasmi Mekah. Ni contohlah kalau kata tak sama hari yang berpuasa tu. Okey. Jadi ikut kepada negeri masing-masing. Baik. Yang berikutnya, wa lisihhatis shaumi syurutun. Dan bagi sahnya puasa itu ada beberapa syarat. Maksudnya ini adalah merupakan syarat sah puasa. Tanda kat situ syarat sah puasa. Syarat ni dia ada dua. Satu syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat sah adalah syarat kepada ibadah yang kita lakukan. Syarat wajib adalah syarat kepada mukallaf. Itu syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat kepada ibadah yang kita lakukan. Itu syarat sah. Kalau syarat wajib adalah syarat kepada mukallaf, orang yang melakukan ibadah tu. Kan? Kita ada dua. Satu mukallaf, orang yang melakukan ibadah. Satu lagi ibadah yang dilakukan. Dua yang berbeza. Jadi syarat sah itu kepada ibadah, syarat wajib itu kepada mukallaf. Sekarang ni kita bincang tentang syarat sah. Maka syarat sah itu adalah pada ibadah yang kita lakukan pada puasa itu sendiri. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu li kulli yaumin, niat pada setiap hari. Yakni niat pada tiap-tiap malam. Ni dalam mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wajib niat pada tiap-tiap malam. Ustaz, boleh tak kalau kata kami terlupa nak niat puasa tapi kami puasa juga? Jawapannya tak sah. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila mana menghuraikan hadis baginda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja sah amalan dengan niat. Jadi kalau kata ada niat, barulah amalan tu sah. Tapi kalau niat tak ada, amalan dikira sebagai tidak sah. Okey. Baik. Jadi syarat yang pertama adalah mesti kena niat pada tiap-tiap malam. Tetapi kita juga boleh berpegang dengan pandangan mazhab Imam Maliki ataupun mazhab Imam Malik yang mengatakan bahawasanya boleh berniat sebulan puasa pada malam yang pertama. Dah lepas lah. Kalau kata hari tu, hari Sabtu malam. Sabtu malam tu kita niat puasa sebulan terus. Kita niat puasa sebulan terus. Sahaja aku berpuasa pada bulan ini kerana Allah Ta'ala. Itu puasa sebulan. Tapi kalau kata puasa pada niat pada tiap-tiap malam, nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada keesokan harinya di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam niat kita tu, kita tak wajib sebut fardu. Berbeza dengan sembahyang. Kalau sembahyang, maka wajib sebut fardu. Sahaja aku solat fardu zuhur. Fardu tu wajib kena lintas ke dalam hati. Barulah dikira sebagai sah. Tapi dalam bab puasa, tak perlu sebut fardu. Sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Pun dah dikira sebagai sah. Tapi kalau yang sempurnanya, sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu
Itu yang lengkap lah. Berpuasa esok untuk kita nak tunaikan kefarduan bulan Ramadan pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Usalli nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi Ta'ala. Itu yang sempurna. Tapi Nabi kata tak wajib, sunat sahaja kita menyebutkan perkataan fardu itu. Okey, baik, kembali balik. Mesti niat pada tiap-tiap malam. Wajib niat tiap-tiap malam. Ini mesti kena niat sebelum daripada terbitnya fajar. Kalau terlupa nak niat, maka puasa kita hukum tidak sah. Tak sah. Kecuali kalau kita telah meniatkan dengan niat dalam malam yang pertama tu, mazhab Imam Maliki, yang kita niat untuk berpuasa sebulan, yang tu kira boleh cover lah. Kita boleh cover sebab terlupa. Kalau sengaja tak niat, tak boleh. Sengaja dia tak niat pada malam tu untuk puasa esok, maka hukum ibadah puasanya adalah tidak sah. Okey? Jadi kita kata, kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau terlupa, boleh kita menggunakan mazhab Imam Maliki kerana kita telah berniat pada malam yang pertama untuk puasa sebulan. Okey? Baik. Wa yajibu at-tabyitu fil fardi duna an-nafli. Wajib niat pada waktu malam pada puasa fardu. Tidak wajib pada puasa sunat. Puasa sunat ni boleh kalau kita nak niat di siang hari. Niat malam boleh, niat siang hari boleh ke? Lepas terbit fajar, lepas masuk subuh boleh. Syarat dia mesti sebelum daripada gelincir matahari, sebelum daripada zuhur. Kita niat puasa sunat pada pukul 10 pagi boleh? Boleh. Pukul 11 boleh. Tapi syarat dia daripada subuh tu sampailah waktu kita niat tu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita dah makan sarapan pukul 8 pagi, pukul 10 baru nak niat puasa, tak boleh lah. Kan? Tak sah lah pasal kita dah buat benda yang membatalkan puasa. Tapi kalau lah start daripada subuh tu, kita tak makan, tak minum dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, pukul 10 pagi boleh niat puasa sunat. Puasa hari Isnin ke, hari Khamis ke, puasa Arafah ke, puasa Ashura ke, tak ada masalah, boleh. Fatujzi'uhu niyatuhu qabla az-zawal. Maka memadai niatnya sebelum dari gelincir matahari. Boleh. Memadai itu maksudnya sah lah. Sah puasa dia tu puasa sunat. Sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari maksudnya waktu zuhur. Wa yajibu at-ta'yin aidan duna al-fardiyati fil fardi. Wa yajibu at-ta'yin, dan wajib untuk kita ta'yin. Apa ta'yin? Yakni kita menyebutkan syahri Ramadan. Sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu namanya adalah ta'yin. Maka yang tu wajib kena sebut. Okay, kalau kita sebut sahaja aku berpuasa esok hari, takat tu ya, tak ada sebut bulan Ramadan, maka puasa kita tak sah sebab niat tak sempurna. Maka wajib kena sebut ta'yin, sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Ramadan. Okey. Dunal fardiyah, tidak wajib kita niat fardu. Kita lintaskan fardu tu tak perlu. Sebab sudah jadi ma'ruf. Bila sebut kata Ramadan, itu adalah puasa wajib. Bila sebut Ramadan, orang tahu kata ni puasa wajib. Okey. Maka fardu tu tak sebut pun tak apa. Tapi kalau sebut, itu lebih baik. Sebut saja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Maka yang tu wajib. Yang tu sunat. Bagi menunaikan fardu, itu sunat. Tak sebut pun tak apa. Okay, tapi kalau sebut, sempurna lah. Kalau tak sebut, sah. Yang wajibnya adalah pada bulan Ramadan. Itu wajib kita niatkan. Baik. Yang berikutnya, wasani. Syarat yang kedua, iaitu al-imsaku anil jima' amdan. Iaitu syarat yang kedua adalah menahan diri daripada berlakunya jima' secara sengaja. Ini bagi suami isteri. Bila mana dah berpuasa di siang hari, maka kena tahan. Jangan
berlaku persetubuhan ataupun jima'. No? Kerana benda tu dikira sebagai dosa yang dosa ketika mana di siang Ramadan, walaupun suami isteri. Bukan tak boleh, boleh nak buat benda tu. Tetapi tak kena dengan masa, tak kena dengan waktu. Siang Ramadan, orang berpuasa, maka tak boleh mereka melakukan perkara tersebut. Kalau buat juga macam mana? Kalau buat juga, maka dikenakan kafarah jima' siang Ramadan. Kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Jima' di siang Ramadan kena kafarah. Apa dia kafarah dia? Pertama adalah kena bebaskan hamba perempuan yang beriman. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kalau tidak ada hamba, zaman kita hamba tak ada, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia ikut tertib. No? Yang pertama, mesti kena bebaskan hamba. Hamba tak ada, maka barulah pergi dekat yang kedua. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka barulah berpindah ke yang ketiga, iaitu bagi makan 60 orang fakir miskin. Seorang fakir miskin diberikan sebanyak 1 mud makanan asasi, 1 cupak. 1 cupak makanan asasi, ataupun kita kata lebih kurang dalam RM2. Kita gantikan dengan duit RM RM2. RM2 sehari. RM2 seorang. Jadi kalau kata 60 orang tu lebih kurang dalam RM120. Lebih kurang lah. Dalam RM120 yang kita kena denda dan juga kita kena bayar. No? Tapi kita jangan letak nilai, oh tak apa, takat RM120 boleh sangat lah. Tak apalah, buatlah. Jima' lah siang Ramadan. Tak. Bukan, jangan nilai tang denda tu. No? Takat 120 ni boleh bayar lah. Lain lah kalau 1,200. Rasa sayang juga. Tak. Jangan tengok pada nilai duit tu. Tetapi tengoklah pada nilai pahala puasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak puasa bulan Ramadan ni, no? Kita qada pada bulan yang berikutnya, walaupun qada kita setahun 365 hari, pahala puasa 365 hari itu tak sama dengan 1 Ramadan. Puasa 1 Ramadan. Puasa sehari dalam bulan Ramadan tak sama pahala dia. Nah, jangan melihat kepada nilai denda tu, tapi lihatlah kepada ganjaran yang Allah Ta'ala berikan ketika mana kita taat kepada dia di dalam bulan Ramadan. No? Baik. Maka sebab itulah kalau orang tua-tua dulu ni, mereka cadangkan kalau boleh nak nikah, jangan nikah sebelum Ramadan. Ni bagi pengantin barulah. Jangan pilih tarikh sebelum Ramadan ataupun dekat-dekat dengan Ramadan. Bulan Syaban, akhir Syaban. Pasal apa? Pasal nak mengelakkan daripada perkara ni lah. Jadi seeloknya yang sunnahnya adalah memilih tarikh bernikah selepas daripada Ramadan ataupun dalam bulan Syawal. Nabi sendiri akad nikah dalam bulan Syawal. No? Jadi bila akad nikah bulan Syawal ni dia agak lebih selamat lah. Agak lebih selamat. Baik. Jadi ini perkara yang kedua. No? Cuma ada satu soalan yang orang tanya. Ustaz, macam mana pula kalau seseorang tu dia berbuka puasa dengan makan dan minum. Kemudian barulah dia berjima'. Ini soalan kalau orang tanya lah. Adakah dikenakan kafarah? Maka jawapan dia adalah tak kena kafarah kerana dia buka puasa dengan cara makan dan juga dengan cara minum. Batal puasa dia tu dengan cara makan dan dengan cara minum. Okey, lepas tu barulah dia berjima'. Maka tak dikenakan kafarah. Yang kena kafarah tu adalah jima' buka puasa dengan cara jima'. Baru dikenakan kafarah. Baik. Dan kafarah ini hanya dikenakan kepada lelaki sahaja. Perempuan tak kena. Walaupun ada pandangan ulama' yang kata perempuan berkena juga. Tapi kita berpegang dengan pandangan jumhur ulama' iaitu kafarah jima' siang Ramadan ni hanya kena pada lelaki sahaja. Perempuan tak kena. Perempuan tak kena. Jadi yang kata bebaskan hamba tu orang lelaki kena, berpuasa 2 bulan berturut-turut tu orang lelaki, ataupun bagi makan 60 orang fakir miskin tu pun orang lelaki. Perempuan tak gaduh. Orang perempuan hanya qada puasa sahaja. Tapi macam yang Ustaz bagi tahu, kita jangan melihat kepada nilai denda tu. Tapi kita melihat kepada terluput pahala puasa tu. Bila pahala puasa tu tak ada. Itu yang pertama. Yang keduanya,
kita tidak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita lebih mendahulukan nafsu daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu bergelora, no? Jadi jangan. Yang berikutnya wa anil istimna, iaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, itu juga mesti menahan diri daripada mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau keluar air mani dalam keadaan tak sengaja, tak apa. Contohnya terlena di waktu siang, lepas tu mimpi bidadari, mimpi masuk syurga, ialah puasa kan. Lepas tu dapat pula bidadari, lepas tu sampaikan mimpi basah, keluarnya air mani. Adakah batal puasa? Tak batal puasa. Okay, sebab dia tak sengaja. Yang kata sengaja ni macam mana? Iaitu dengan cara dia sengaja mengeluarkan air maninya menggunakan tangan, ataupun dia minta maaf sebut, dia orang panggil apa? Bersenang-senang dengan isteri dia. Dia bukan berjimat dengan isteri dia tak. Tapi dia hanya berseronok-seronok dengan isteri dia. Sehingga keluarnya air mani pun menyebabkan terbatalnya puasa, ataupun dia berkhayal. Dia berkhayal, no? Maka sehingga keluarnya air mani. Jadi benda tu mengeluarkan air mani dengan sengaja, hukum batal puasa. No? Hukum batal puasa. Tapi tak kena kafarah lah. Tak kena kafarah. Yang jimat sahaja yang kena kafarah. Baik, perkara yang ketiga. As-salis al-imsaku anil istiqa'ah. Menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Dia pergi ambil batang, pergi jolok dia punya mulut dia sampai dia muntah. Maka batal puasa. Kalau muntah tak sengaja, kan muntah yang bukan dia cucuk, hukum tak batal puasa. Wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyarih. Dan tidak mudarat, yani tidak batal puasa dia kalau dia muntah tanpa pilihannya. Maksudnya bukan dia yang nak pilih untuk muntah, tapi dia yang termuntah. Hukum tak batal puasa. Kalau muntah dengan sengaja baru batal. Yang keempat, al-imsaku an dukhuli ainin jawfan kabatinil udhun. Menahan diri daripada masuk sesuatu, dukhulu ainin, masuknya sesuatu ke dalam lubang. Ke dalam lubang. Lubang di badan kita ni dia ada dua kategori. Ada dua jenis. Lubang yang pertama adalah lubang yang terbuka. Yang kedua lubang yang tak terbuka. Lubang yang terbuka, apa dia contohnya? Iaitu mulut, hidung, telinga. Itu lubang yang terbuka. Okay? Begitu juga dengan lubang yang terbuka kemaluan. Zakar, kemaluan, ataupun lubang dubur, juga lubang yang terbuka. Maka kalau apa-apa yang masuk ke dalam lubang terbuka ni, hukum terbatal. Telinga kalau masuk sesuatu dengan sengaja, batal. Hidung, mulut masuk sesuatu dengan sengaja, batal. Kalau kita nak korek telinga, jangan korek dalam-dalam. Jangan korek dalam-dalam. Kalau kita nak korek hidung pun, jangan kita korek dalam-dalam. Sebab kalau korek dalam-dalam, menyebabkan terbatal. Contoh orang duk korek dia syok, korek telinga, syok yang sampai pejam mata lah korek telinga tu. Punya layan, punya seronok dia korek telinga tu. Jadi, hukum batal puasa dia. Korek bahagian luar tak apa. Sama juga dengan hidung. Hidung pun ada juga. Dia korek hidung sambil pejam mata. Punya dia layan. Dalam sangat lah tu. No? Jadi, korek dekat luar sahaja. Jangan korek sampai ke dalam. Boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Kalau lubang yang tak terbuka. Dia lubang juga tapi jenis yang tertutup. Contohnya adalah lubang pada kulit. Ni lubang kat kulit kita ni, dia lubang ni. Jadi, kalau sesuatu yang masuk ke dalam kulit, hukum tak batal puasa. Okey. Contohnya kita mandi, air mandi kita tu serap dalam kulit, tak batal puasa. Ataupun kita memasukkan sesuatu, contoh vaksin, cucuk vaksin ketika mana puasa, batal puasa tak? Jawapannya tak batal puasa. Kerana apa? Kerana ubat tu dia masuk bukan melalui lubang yang terbuka. Ubat vaksin tu kalau bubuh di mulut batal puasa. Tapi kalau bubuh di kulit tak batal puasa. No? Begitu juga dengan
apa nama tu, orang yang dia memasukkan sesuatu ke mata dia. Mata ni pun kategori lubang yang tak terbuka. Contoh dia ambil air mo, dia letak di mata tu, kan? Adakah batal puasa? Jawapan tak batal puasa air mo tu. Kerana apa? Kerana mata ni kategori lubang yang tak terbuka. Okey. Soalan yang orang tanya, Ustaz batal tak puasa kalau merokok? Merokok batal puasa tu kerana asap rokok tu termasuk dalam kategori jerim. Begitu juga dengan inhaler. Inhaler bagi orang yang asma tu kan. Jadi inhaler ni ada dua pandangan ulama. Ada pandangan ulama yang pertama kata hukumnya terbatal, yang kedua kata tak batal. Cuma saya lebih cenderung kepada pandangan Jabatan Mufti. Kalau di Kedah ni, Mufti Kedah mengeluarkan pandangan, dah dibincangkan di peringkat Majlis Fatwa, iaitu hukum pakai inhaler adalah batal puasa. Batal puasa. Maka sebab itulah bila mana kita yang, kalau kita ada penyakit asma, nak kena kawal penyakit asma kita tu. Penyakit asma kita kawal sikit, supaya kita siang hari kita boleh tahan daripada menggunakan inhaler tersebut. Okay, ni fatwa lah. Fatwa di negeri Kedah. Kalau negeri Penang, saya pun tak tahu lah macam mana dia fatwa lah. Tapi ada juga pandangan ulama yang kata inhaler tu hukum adalah tak batal. Tak batal. Jadi Ustaz nak ikut yang mana Ustaz? Kalau tanya kat saya sendiri, saya kata elok ikut yang Jabatan Mufti lah. Fatwa yang dikeluarkan itu merupakan yang terbaik sebenarnya. Baik. Yang berikutnya, kabar tinil uzun. Yang kata lubang tu contoh seperti mana dalam telinga. Luar telinga tak apa. Kita korek tak apa. Dalam telinga tu kita korek. Korek sampai pejam mata tu. Yang tu batal puasa. Wal ihlil. Ihlil ni lubang yang kecil. Contohnya lubang zakar. Lubang kemaluan. Jadi lubang zakar tu dia lubang. Tapi kecil lubang dia. Adakah batal puasa? Ya batal puasa juga. Kalau masuk ke situ. Bisyarati dukhulihi min manfadhin maftuhin. Dengan syarat masuknya sesuatu tu daripada lubang yang terbuka. Itu yang saya kata, yang Ustaz kata tadi. Iaitu kategori lubang terbuka. Baru batal puasa. Kalau lubang yang tak terbuka, tak batal puasa. Wala yajurru tasyarrubul masam bidduhni. Dan tidak terbatal puasa. Tak batal puasa dengan tasyarrubul masam. Ini masuknya air ataupun masuknya sesuatu ke dalam ni, apa nama tu? Kulit. Ke dalam kulit kita ni. Masam. Lubang yang ada di kulit kita ni masuk. Masuk dalam lubang yang ada di kulit kita, tak batal puasa. Biduh ni dengan minyak. Kita ambil minyak, kita pergi sapu kan di kulit kita ni. Minyak tu serap masuk dalam kulit, tak batal puasa. Wal kuhli. Apa nama, celak. Okay, celak kita buh di mata kita tu, celak, serbuk celak tu masuk dalam mata, tak batal puasa. Wal irtisal, dan juga mandi. Mandi, air masuk dalam kulit pun tak batal puasa tu. Ini mandi biasa, kalau terjun dalam kolam, mandi sungai, saat-saat tak apa. Tapi kalau mandi lama-lama, dia khawatiri air tu masuk ke dalam lubang punggung ataupun masuk ke dalam lubang kemaluan, batal puasa. Jadi kalau mandi rendam tu dengan rendam lama-lama. Okey. Wala yadurru. Okey. Fa in akala aw syariba nasiyan aw jahilan qalilan aw kathiran lam yuftir. Maka sekiranya makan atau minum secara tidak sengaja, terlupa, nasian. Makan ke minum secara terlupa ataupun jahilan, jahil. Jahil ni maksudnya dia tak tahu kata hukum makan minum ketika bulan puasa tu batal puasa. Dia tak tahu, jahil. Okey. Kalaulah dia makan ataupun minum dalam keadaan terlupa ataupun jahil, qalilan au kathiran, sikit ataupun banyak, lam yuftir, maka hukum adalah tidak terbatal. Ni cerita lupa ataupun jahil. Makan banyak dah, makan sepinggan. Tinggal lagi suapan terakhir sahaja. Tiba-tiba baru teringat kata hari ni puasa. Batal puasa tak batal puasa? Sebab dia terlupa. Orang yang terlupa ni diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati
al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala memberikan keampunan kepada umat aku daripada orang-orang yang tersalah, terlupa dan orang yang dalam keadaan dipaksa. Okey. Baik. Yang berikutnya. Wala ya'zurul jahil. Wala ya'zurul jahil. Dan tidak diberikan kemaafan kepada orang yang jahil. Kawan tu jahil. Dia jahil. Jahil ni maksudnya dia tak belajar. Dia tak mengaji. Okay. Ni pasal apa makan ni? Batal ke puasa? Dia tak tahu. Dia tak tahu kata makan minum tu menyebabkan terbatalnya puasa. Dia tak tahu. Lalu dia pun makan lah. Dia ingatkan makan minum boleh. Dia jahil. Jahil dia tu boleh diterima in qaruba ahduhu bil Islam. Kalaulah dia baru memeluk agama Islam. Ini dia punya jahil yang diterima syarak. Dia bagi alasan jahil tu. Jahil dia tu boleh diterima syarak. Tak batal puasa dia tu sekiranya jahil dia tu dia baru memeluk agama Islam. Ni yang pertama. Yang kedua, au nasya'a bibadiyatin ba'idatin 'anil ulama, ataupun dia hidup di sebuah negeri yang jauh daripada ulama. Dia ada dua sebab. Jahil seseorang tu diterima oleh syarak. Dia bagi alasan jahil. Okey, bolehlah kita terima alasan dia. Pertama adalah kerana dia baru memeluk agama Islam. Yang kedua, dia duduk jauh daripada para ulama. Kalau kita hari ni, contohnya pelajar-pelajar APG, kan, bagi habak kata jahil. Ni pasal apa yang makan ni? Siang hari. Terlupa, tak tahu kata makan tu batal. Jahil. Adakah diterima? Tak. Jawapan dia tak diterima alasan jahil dia tu. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam IPG, orang duk buat mengaji, dia tak main. No? Lepas tu yang keduanya, dia bukan mu'alaf, baru memeluk Islam. Dia Islam lama lah. Jadi, tidak ada alasan. Kalau kata dia tak tahu tu, alasan dia tak boleh diterima, batal puasa dia, dan dia kena qada puasa dia tu. Baik, seterusnya. Wala yuftiru bi ghubarit tariq wa in ta'ammada fatha famihi. Dan tidak batal dengan debu jalanan. Kita naik motor sambil nganga. Lepas tu ada debu dekat jalanan tu. Malaysia kita mungkin debu tak banyak. Tapi kalau kita pergi kat negara Arab kan, contohnya di Mekah ke, debu ada. Di Mesir, debu lagi banyak. Di Yaman, debu lagi banyak. Kita pergi, kita nganga mulut. Nganga mulut tu, debu masuk dalam mulut kita. Walaupun dengan sengaja kita nganga mulut, debu masuk pun tak batal kita punya puasa kita. Okay, jangan kita telan debu tu ya. Debu, kita kumpul debu, telan debu. Baru batal. Kalau takat nganga mulut, debu berterbangan tu masuk dalam mulut, tak batal. Sama juga dengan debu yang masuk ke dalam hidung. Okay, sama juga dengan asap. Asap yang masuk ke dalam hidung tak batal. Wala bibal'ir riq at-tahir al-khalis min ma'dinihi wa in akhrajahu ala lisanih. Juga tidak batal. Juga tidak batal sekiranya dia menelan air liur. Telan air liur. Batal tak batal, no? Tu dia kata wala bibal'ir riq, dan tidak batal dengan menelan air liur yang suci, al-khalis yang kosong, min ma'dinihi yang kosong daripada air liur yang kosong daripada ma'dinihi ni, dia punya perut dia ataupun usus dia. Okay, maksudnya air liur yang daripada mulut dia, yang memang asal dari mulut. Yang memang asal dari mulut. Okay. Yang tu tidak batal dia punya puasa dia.
Wa id akhrajahu ala lisan. Air liur tu duduk dalam. Dia baru keluar pergi kat mulut, telan balik. Tak batal lah. Tak batal. Okey. Seterusnya, wa yuftiru bijar riq bima bainal asnan. Dan batal puasa dengan kita dengan kita mengalirkan air liur tersebut apa yang berada di antara gigi, bima bainal asnan. Contohnya gini, batal puasa kalau kita melalukan air liur tersebut melalui gigi kita, dia dah keluar dari dalam mulut. Air liur tu dah keluar dari mulut, kita pergi masukkan balik. Yang tu hukum adalah terbatal puasa. Terbatal puasa. Pasal apa? Pasal bila air liur yang dah keluar dari mulut, yang dah melalui gigi kita, dah dikira sebagai benda luar. Bukan lagi benda yang dalam mulut. Kalau kita masukkan kembali dalam mulut, maka hukum adalah terbatal puasa. Contohnya apa? Kita nak jahit baju. Nak jahit baju. Jadi jarum tu kita buang dalam mulut. Jarum pula benang. Benang tu kita buang dalam mulut. Lepas tu kita bagi basahlah hujung tu. Tarik. Lepas tu hujung tu dia akan jadi muncung elok nak masuk ke dalam jarum kan. Jadi kita cucuk-cucuk tak masuk. Lepas tu kita masuk pula kali kedua. Dalam mulut kali yang kedua. Air liur yang kali pertama tu dah dikira keluar. Kita masukkan kembali dalam mulut kita. Itu dah dikira kita menelan air liur yang dah keluar dari mulut. Hukum ibadah puasa terbatal. Tu ingat bagi elok tu. Sama juga dengan kita duk isap pen. Pen tu dia duk isap. Ada air liur kan. Kita pula masukkan balik dalam mulut. Maka menyebabkan hukum ibadah puasa terbatal. Sebab air liur tu dah keluar dari mulut kita. Dah dikira asing dari kita. Tapi telan balik. Maka hukum terbatal. Terbatal puasa tu. Ni jaga-jaga tu. Bagi kita yang mengaji, kita yang belajar, dengan duk kira sedap nak isap pen lah. Dengan duk kira sedap nak gigit batang pensil tu. Okey, baik. Wa in akhraja biqudratihi ala majjihi. Kerana dia berkeupayaan untuk meludah. Air liur yang dalam mulut tadi ni, kalau kata contoh benang yang kita dah isap, kemudian kita masukkan balik ke dalam mulut, benda tu masih dalam mulut, kita buang. Kita ada keupayaan untuk kita nak ludah. Majjihi tu kita ada upaya untuk kita ludah buang. Maka kita kena ludah, kita kena buang. Kalau tak ludah, maka menyebabkan ibadah puasa kita terbatal. Okey. Wa bin nukhamati kazalik. Dan begitu juga dengan kahak. Kahak kita batuk. Lepas tu kahak kita pun bila batuk ada kahak yang keluar daripada dalam kita punya rengkung kita. Kahak tu kita ada kemampuan untuk kita ludah, ada kemampuan. Tapi kita telan kahak tu, batal puasa. Batal puasa telan kahak. Wa bi usuli ma'il madmadati al-jawfa. Dan batal puasa juga bila mana kita berkumur-kumur sampai air tu sampai ke dalam. Kita kumur-kumur bahagian luar sahaja, tapi dia ni kumur-kumur sampai nak bagi air tu ke dalam. Kalau gitu. Okey, kalau tu air duduk dalam rengkung ni. Hukum batal puasa dia. Jangan berkumur lebih-lebih. Jangan berkumur lebih-lebih. Okey. In balagha fi ghairi najasatin aw bi ghairi mubalaghatin min madmadatin litabarrudin aw rabi'atin aw abathin wa bi tabayyunil akli naharan. Baik. Jadi dia berkumur tadi ni berkumur dengan cara yang lebih-lebih. Okay, walaupun
sampai pada yang bukan najis dan tidak berlebih-lebih dengan berkumur-kumur kerana nak bagi sejuk, litabarrudin, kerana nak bagi sejuk, au rabi'atin, ataupun nak bagi sederhana balik suhu. Panas sangat kan, dia kumur-kumur tu sebab nak bagi sejuk sikit, ataupun rabi'ah nak bagi stabil balik dia punya suhu dia tu. Pun tak boleh juga. Okey. Maksud poin ni adalah jangan berkumur lebih-lebih. Kumur takat luar mulut sahaja. Kumur takat dalam mulut saya tak apa, jangan sampai ke dalam rongkong. Baik. Wa bi tabayyunil akli naharan, dan dengan jelas makan di waktu siang. Makan confirm kita makan di waktu siang, batal lah puasa. Kan? La bil akli mukrahan, tapi tidak batal kalau dengan makan yang dipaksa. Kalau ada orang yang paksa kita makan, dia kata kalau hang tak makan aku bunuh hang. Contoh. Jadi kita pun terpaksa makan. Sebab antara makan dengan bunuh, kalau kita makan dengan bunuh tu, maka makan lebih ringan dia punya mudarat dia. Kita makan sebab dia punya ancaman dia kalau tak makan bunuh. Jadi bunuh ni besar mudarat dia. Kita boleh makan dalam keadaan dipaksa, tak batal puasa. Berbeza kalau yang paksa tu budak kecil. Dia kata abang makankah? Kalau abang tak makan, lagi cek tembak. Tembak pakai apa? Tembak pakai pistol ayak. Kita pun berlakon. Buat-buat kata kena paksa. Oh, okey. Tak apa, saya pun makan. Itu bukan terpaksa. Itu memang saja nak makan. Jadi kalau takat budak kecil, dia acah-acah kita pakai pistol, suruh kita makan. Pistol ayak. Dia suruh kita makan. Waktu tu alasan kata terpaksa tak diterima. Kerana apa? Kerana ancaman tu ancaman yang kecil sahaja. Ancaman daripada budak kecil. Tembak pula pakai pistol ayak. Baik. Seterusnya. Wal khamis was sadis was sabi'. Dan perkara yang kelima, perkara yang keenam dan perkara yang ketujuh. Apa dia? Al-Islam. Mestilah orang tu orang Islam, barulah sah dia punya puasa dia. Bermaksud kalau kata orang yang bukan Islam, sah ke puasa dia? Tak sah. Orang bukan Islam, dia puasa hukum adalah tidak sah. Kerana apa? Kerana dia tidak mengucap kalimah syahadah. Walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum. Walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, walaupun dia niat puasa, maka puasa dia tidak sah. Okay? Dan tidak gugur kewajipan. Bagi orang kafir ni sebenarnya, mereka juga wajib buat ibadat. Orang yang kafir, dari segi hukum akidah, no? Bukan hukum fiqah. Hukum fiqah, dia pun tak wajib semayang, dia pun tak wajib puasa. Tapi dari segi hukum akidah, bagi orang-orang yang kafir ni, mereka wajib solat, mereka wajib puasa, mereka wajib zakat. Itu wajib. Okay? Tetapi kalau mereka buat sekalipun puasa, zakat, no, lepas semayang pun hukum tidak sah. Kerana apa? Kerana tidak ada Islam. Maka sebab itulah pada hari akhirat nanti ni, orang Islam yang dia tak puasa, maka dikenakan seksa satu sahaja. Seksa kerana tak puasa. Tapi bagi orang yang kafir, okay, dikenakan seksa kerana apa? Kerana tidak Islam dan tidak beriman dan tidak berpuasa. Dua seksaan dia. Seksaan kepada orang kafir itu lebih dahsyat. No? Seksa kerana tidak Islam dan juga kerana tidak puasa. Seksa kerana tidak Islam dan tidak solat. No? Sebab itulah bila mana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Malaikat tanya kepada orang-orang dalam penghuni neraka saqar, ni pasal apa hampa ni duduk dalam neraka saqar? Lalu mereka menyebutkan, kami dulu kat dunia kami tak semayang. Ini orang-orang kafir. Mereka kata kami dulu kat dunia kami tak semayang. Maka maksudnya di sini kata para ulama, iaitu orang-orang yang kafir juga sebenarnya mereka wajib semayang. Mereka wajib puasa. Mereka wajib melakukan ketaatan. Tetapi
kalau mereka buat ketaatan sekalipun, hukum tidak sah kerana mereka tidak Islam. Jadi mereka akan diseksa kerana dua benda lah. Kerana yang pertama tidak Islam dan yang keduanya adalah hukum kerana mereka tak puasa, mereka tak sembahyang dan lain-lain. Beza dengan orang Islam ni satu je lah. Diseksa kerana tak sembahyang. Diseksa kerana tak puasa. Okey. Yang keenam adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Perempuan yang haid nifas, hukum ibadah puasa tidak sah dan tidak wajib. Tidak wajib puasa dan tidak sah. Okey. Jadi perempuan yang keluar darah haid sebagai contoh iaitu di akhir-akhir siang. Buka puasa kita pada waktu maghrib pada pukul 7.30. Tiba-tiba seorang perempuan tu dia keluar darah haid pada pukul 7 suku. 7 suku keluar darah haid. Maka puasanya terbatal. Dia kena qada puasa je lah. Tapi Ustaz, tinggal lagi sikit ya Ustaz? Tak. Walaupun tinggal lagi sikit, walaupun tinggal lagi 5 minit, walaupun tinggal lagi 10 minit, tak cukup dia punya jam masa dia dari terbit matahari, dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, tak cukup masa tu, maka hukum puasanya adalah terbatal. Dia kena qada pula nanti pada masa yang akan datang. Begitu juga dengan orang yang nifas. Orang yang bersalin, kan? Dia bersalin, beranak. Anak tu keluar pada pukul 7 malam, 7 petang. Sikit lagi nak buka puasa. Disebabkan keluarnya anak, wiladah, nifas, maka hukum ibadah puasanya adalah terbatal. Bagi orang perempuan yang kalau darah haid dia tu berhenti sejuzuk daripada siang hari. Contohnya, dia cek pada bahagian faras dia tu, kan, lepas tu tengok ada lagi, masih ada lagi warna-warna, warna kuning, kan. Cek ada lagi. Ni kira fasa-fasa terakhir lah untuk berhenti darah haid. Sampailah pukul 5.30 pagi, dia cek ada lagi. Dia cek kesan-kesan kuning tu ada lagi. Maka belum lagi confirm kata suci, sehinggalah saat lagi dia cek pukul 6 ada lagi. Lepas tu dia cek pukul 6 suku ada lagi. Pukul 6.30 baru berhenti. Pukul 6.30 dia cek kosong dah. Dah tak ada dah warna. Soalan dia, adakah boleh dia berpuasa Ustaz? Pukul 6.30 baru dia confirm kata dah berhenti haid. Jawapan dia tak boleh puasa. Kerana apa? Kerana subuh lah ni pada pukul 6, 10 minit ataupun 6, 5 minit. Dia confirm tu pada pukul 6.30. Confirm kata suci. Pukul 6.30, maka dia tak boleh puasa pada hari tu. Ustaz, macam mana kalau kata dia ni confirm suci pada pukul 5.45? 5.45 tu dia cek-cek, oh suci, clear lah. Kan, tak ada apa-apa darah lah. Yakin kata suci. Maka dia boleh berpuasa. Walaupun belum lagi mandi wajib. Orang perempuan yang berhenti darah haid kena mandi wajib. Tapi dia tak mandi wajib lagi. Pukul 5.45 tu dia cek, dah berhenti dah. Memang tak ada kesan apa dah. Lalu dia pun terus niat puasa. Dalam keadaan badan tu masih lagi berhadas besar. Belum lagi mandi wajib. Lepas tu dia terus makan sok. Makan sahur. Bila mandi wajib? Selagi pukul 6.30 baru mandi wajib sebab nak mayang subuh. Soalan dia, adakah sah puasa dia? Jawapannya sah puasa dia. Puasa sah. Okey. Kerana apa? Kerana darah haid telah berhenti sebelum daripada terbitnya fajar. Okey. Yang berikutnya adalah al-aqlu fi jami'in nahar, iaitu syarat sah yang ketujuh, iaitu berakal pada setiap sepanjang hari. Berakal kat sini maksudnya adalah tidak gila. Kalau gila, walaupun gila sikit-sikit, batal puasa. Gila sat-sat, batal puasa. Dia yang hilang akal sat-sat ni, contohnya macam tidur. Tidur sat-sat, tak batal puasa. Okey? Tidur sat-sat, tak batal puasa. Tidur lama, batal puasa. Tidur start daripada pukul 8, saat lagi pukul 6 baru jaga. Batal puasa dia. Pasal apa? Pasal tidur yang lama menyebabkan hilangnya akal. Okey? Tapi kalau tidur sat-sat, tak batal puasa.
Kalau gila sat batal puasa. Mabuk tak batal puasa. Mabuk sat lah. Mabuk sat tak batal puasa. Mabuk yang lama baru batal puasa. Okey. Wala yadurrul ighma was-sukru in afaqa lahdatan fin nahar. Dan tidak batal pengsan. Ini cerita pengsan pula. Pengsan batal? Tak batal pengsan. Was-sakru, mabuk. Mabuk pun tak batal juga. In afaqa lahdatan, kalau dia tersedar sat. Lahdah, tersedar. Yang abang kata kalau mabuk sat-sat tak batal. Mabuk lama baru batal. Pengsan sat tak batal, pengsan lama baru batal. Tu dia pergi elok, tanda pergi elok. Gila sat ataupun lama batal puasa. Gila sat, gila lama batal puasa. Tidur sat tak batal puasa, tidur lama batal puasa. Pengsan sat tak batal puasa, pengsan lama batal puasa. Mabuk sat tak batal puasa, mabuk lama batal puasa. Okey? Jadi yang kata si sat dah lama ni batal puasa adalah gila. Gila yang sat, gila yang lama batal puasa. Yang lain tu semua kalau lama baru batal, kalau sat tak batal. Wala yasihu saumul idain wala ayyamit tasyriq, dan tidak sah puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Ada 5 hari yang kita haram puasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ini raya. Tidak sah puasa dan haram puasa. Haram dan tak sah. Yang kedua, ayyamun tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah adalah batal, adalah tidak sah puasa dan juga haram berpuasa pada ketiga-tiga hari tersebut. Jadi kita 5 hari ni adalah diharamkan berpuasa. Baik, tambah lagi. Walan nisfil akhir min Sya'ban illa liwirdin. Dan tidak sah puasa pada pertengahan akhir Sya'ban. Yakni pertengahan yang kedua. Start daripada 16 sampailah kepada 30 Sya'ban tu, kalau kita puasa kita tidak sah. Illa liwirdin, melainkan bagi orang yang sudah menjadi kebiasaan. Okey. Puasa puasa sunat yang sudah jadi kebiasaan bagi dia. Contohnya puasa hari Isnin, hari Khamis. Dia memang dah biasa dah puasa Isnin, puasa Khamis. Lalu dia pun puasa hari Isnin. Walaupun pada pertengahan Sya'ban yang kedua. Sah, boleh puasa dan tak haram. No? Kalau kata dia jarang-jarang puasa hari Isnin, Khamis, tiba-tiba hari itu baru dia nak kalut, baru nak gaduh puasa, maka batal, maka tidak sah puasa dia. Bahkan hukumnya haram. Haram puasa pada pertengahan Sya'ban yang kedua. Jangan dia buat rajin. Jangan dia buat rajin terajak orang panggil. Rajin terlebih. Rajin tak kena tempat. Nak puasa sunat, puasa sebelum daripada pertengahan Sya'ban. Tapi kalau dah pertengahan Sya'ban, nak puasa juga, boleh. Kerana apa? Kerana dia dah kebiasaan, dah biasa puasa. Hari Isnin, hari Khamis dah biasa puasa. Maka nak puasa juga pada pertengahan, boleh, tak ada masalah. Baik, au qada'in, ataupun qada. Qada ni puasa wajib. Puasa wajib pada pertengahan Sya'ban, boleh. Orang perempuan, dia terlupa nak qada puasa dia. Sampai nak masuk Ramadan dah. Baru nak qada puasa dia, boleh. Dia qada puasa pada pertengahan Sya'ban yang kedua. Okey. Au kafarah, ataupun dia nak bayar kafarah. Kafarah juga termasuk dalam kategori puasa wajib. Au nazrin, tu nazrin tertinggal dia kan. Au nazrin, ataupun nazar. Puasa nazar. Aku ni kalau dapat 4 flat, aku nak puasa 3 hari. Maka dia pun puasa nazar sebelum daripada Ramadan pada pertengahan Sya'ban yang kedua. Maka puasa dia dikira sebagai sah. Okey, boleh. Pasal nazar puasa wajib, qada puasa wajib, kafarah juga puasa wajib. Kafarah apa ni? Contohnya kafarah sumpah. Seseorang bila mana dia bersumpah, wallahi sekian, kemudian dia langgar sumpah dia tu.
maka dikenakan kafarah aiman, kafaratul aiman, kafarah sumpah. Kafarah sumpah apa dia? Pertama, bebaskan hamba perempuan. Atau dia boleh pilih. Kalau kafarah sumpah ni boleh pilih. Yang tak dipilih tu kafarah jima' siang Ramadan dengan kafarah zihar. Kafarah zihar ni kafarah zihar isteri. Menyamakan anggota tubuh badan isteri dengan perempuan yang haram dia menikah. Dia menyamakan anggota tubuh badan isteri dengan mak dia, dengan kakak dia. Hidung cik ni mancung macam hidung mak. Mancung macam hidung kakak dia lah. Kakak suami tu. Maka dia dikira zihar isteri dia dan dikenakan kafarah. Kafarah zihar dan kafarah jima' siang Ramadan itu tiada pilihan. Mesti kena buat ikut turutan. Berbeza dengan kafarah sumpah. Kalau kafarah sumpah boleh pilih. Yang pertama, bebaskan hamba perempuan yang beriman. Yang kedua, iaitu dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ataupun dia bagi makan kepada fakir miskin seramai 10 orang. Jadi, dia boleh pilih mana yang dia nak. Dia pilih puasa. Maka puasa dikira sebagai puasa wajib. Itu kafarah. Au waslin. Au wasli ma ba'dan nisfi bima qablahu. Ataupun sampai dengan apa yang sebelum daripada pertengahan bulan Syakban. Contohnya, dia telah berpuasa pada tarikh 13 Syakban. Boleh puasa? Boleh. 14 boleh. 15 Syakban boleh puasa lagi. 16 Syakban dia boleh puasa. Pasal apa? Pasal bersambung. Bersambung dengan yang pertengahan yang pertama. Dia bersambung. 13, 14, 15, sambung 16, 17 puasa lagi boleh. 18 puasa boleh lagi. 19 puasa boleh lagi. 20 dia berhenti puasa. Contoh 20. 20 Syakban dia dah berhenti puasa. Maka pada 21 Syakban diharamkan dia untuk berpuasa. Kerana apa? Kerana telah terputus. Puasa dia dah putih dengan yang pada awal bulan Syakban. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita buka dulu kalau kata ada sebarang soalan. Boleh PM. Boleh ni ataupun boleh buka mic. Boleh tanya. Ada soalan ni. Ustaz nak tanya tidur yang lama tu berapa jam? Tidur yang lama ni berapa jam ikut kepada uruf setempat. Kebiasaan kita di Malaysia ni kita tidur biasa adalah nak tidur siang ni kita kata tidur sejam 2 jam. 2 jam 3 jam tu okey gila. Tidur yang lama ni contohnya tidur seharian. Start daripada pukul 8 sampai pukul 6. Cuba kira berapa jam? 8 jam kan? Lebih kurang 8 jam. 8 jam apa? 10 jam. 8 sampai pukul 6. 10, 11, 9, 10, 11, 12. Okay? Semua sampai 10 jam jadi lena. Itu batal puasa je. Pasal apa? Pasal lena yang terlalu lama dalam tempoh sehari. Okay? Wallahu'alam. Baik, sila. Kalau kata ada lagi soalan. Boleh tanya melalui PM ataupun boleh tanya pakai mic. Buka mikrofon boleh. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Oi, hebat ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, sila. Kalau macam tadi Ustaz cakap pasal kahak tadi terbatal puasa Ustaz kan. Kalau macam lendir dari hidung lepas tu dia macam dia masuk dalam rongga ni lepas tu dia termasuk dalam dia punya tekak ni macam mana Ustaz? Bila kita buat macam tu Ustaz. So dia masuk dalam ya, juga termasuk dalam kategori kahak tu. Hingui. Kan hingui. Hingui kita tu bila dah keluar ke sini. Hingui bila yang dah keluar sampai ke hujung hidung ni, kita boleh seh. Orang kena panggil seh hingui. Orang Kuala Lumpur panggil apa? Panggil hembus hingus. Kan? Hembus hingui. Jadi dengar pun tak apa nak sedap. Orang kena panggil apa? Seh hingui. Jadi seh hingui tu, hingui dah duduk kat luar ni. Buanglah hingui tu. Boleh buang kat luar. Tapi dia tak buang. Dia pergi sedut masuk dalam. Sampai masuk dalam rongga ni, batal puasa dia. Okay. Begitu juga dengan kahak. Kahak
yang dah keluar mulut kan. Keluar je lidah. Boleh buang. Tuh. Boleh buang, bukan tak boleh buang. Tapi tak, dia telan. Sayang nak. Dia kata sayang kahak nak buang. Pagi tadi makan ikan siakap harga 1,000. Contohlah. Kan. Makan siakap harga 1,000. Lepas tu berkahak. Kahak sayang nak buang. Dia telan kahak tu. Padahal boleh buang. Duduk di lidah dah boleh buang dah. Dia telan. Maka batal dia punya puasa dia. Okay, beza dengan ayak liok. Ayak liok yang duduk di lidah tak batal puasa. Telan. Kahak yang duduk di lidah batal puasa kalau dia bertelan. Itu nak beza tang situ lah. Kalau kahak yang memang dalam rengkung kahak, batuk-batuk dia duduk sini lagi, telan, tak batal puasa. Pasal masih lagi dalam kawasan rengkung dia. Okay, wallahu a'lam. Okay, lagi? Ada lagi soalan? Ya, sama-sama. Okay, lagi lah soalan. Saya nak tanya Ustaz. Ya, sila. Okey. Kalau untuk perempuan, kalau kata buka puasa dah, tapi lepas dia buka puasa tu baru perasan, sebab dia tak pasti sama ada keluar sebelum azan ataupun lepas. Ulang sekali lagi, terputih dia. Ulang lagi sekali. Okey. Kalau untuk jelas tak? Ya, jelas. Okey. Kalau untuk perempuan, dia lepas dah buka puasa tu baru dia perasan haid dia turun. Jadi dia tak pasti sama ada haid dia tu turun sebelum azan ataupun selepas azan maghrib tu. Jadi puasa itu macam mana? Baik. Kalau dia keluarnya darah, dia perasan kata ada darah haid tersebut, bila? Kalaulah dekat-dekat dengan azan. Baru tak sah azan. Cek keluar darah lah. Tang situ confirm lah kata telah keluar darah haid sebelum azan. Kan pasal dia cek tu baru lepas azan. Tapi kalaulah dia cek tadi ni lepas buka puasa. Buka puasa pukul 7.30, dia makan saat lagi pukul 8 baru dia cek. Pukul 8 cek. 8 suku baru dia cek sebab nak ambil wuduk nak mayang. Dia tengok keluar darah haid. Ketika tu dia tak pasti sama ada darah haid ni keluar sebelum azan ataupun lepas azan. Jawapan dia adalah dikira lepas azan. Kerana apa? Kerana pastinya dia telah berpuasa pada siang hari dalam keadaan yang suci itu yakin. Yang tak pasti adalah keluar ke tak keluar. Ketika puasa dia tu keluar darah haid ke tak keluar darah haid. Dia tak pasti. Maka kita ambil yang yakin. Yakin apa dia? Iaitu puasanya dalam keadaan yang suci. Al-yaqin la yazulu ataupun la yuzalu bisyaki. Yakin tidak akan dihilangkan dengan syak. Puasa dalam keadaan suci tu yakin. Tu confirm puasa dalam suci yakin. Haid dia keluar bila? Sebelum ke selepas? Sebelum ke selepas? Maka kita ambil yang selepas azan. Bila selepas azan, maka puasanya sah dan tak perlu nak qada. Wallahu a'lam. Terus. Boleh ya? Baik, ada lagi soalan? Baik, soalan. Kalau dia telah buat perkara yang membatalkan puasa, adakah boleh untuk dia makan dan minum lepas itu? Atau dia perlu terus berpuasa sampai maghrib juga? Ya, dia wajib kena tahan diri dia daripada makan dan juga minum. No? Walaupun dia dah terbatal puasa, terbatal puasa, dia tak boleh makan dan juga dia tak boleh minum. Cuma tak makan, tak minum dia tu tak kira puasa. Tak dikira sebagai puasa syarak lah. Dia kena puasa juga tapi puasa tak makan, tak minum sahaja. Pagi tadi dia dah terbatal puasa dia. Terbatal puasa. Jadi tengah hari lagi petang boleh makan minum? Tak boleh. Tetap dia tak boleh makan. Dia kena tahankan dia punya diri dia dari makan dan kalau makan pasal apa hukum dia? Haram hukum dia. Makan dan minum di siang Ramadan hukumnya adalah haram walaupun dia tidak berpuasa kerana
batal puasa dia yang tadi. Kecuali kalau bagi orang yang tidak wajib puasa. Siapa tak wajib puasa? Pertama, orang yang sakit. Dia kena makan ubat. Dia tak wajib puasa. Yang kedua, orang yang dalam keadaan musafir. Dia musafir. Kan dia tak wajib puasa. Maka dia boleh makan, minum. Tapi syarat jangan makan, minum di hadapan orang yang puasa, di hadapan orang ramai. No? Itu syarat dia. Sebab dia musafir. Kan? Maka dia boleh kalau nak makan, nak minum. Musafir ni pula mesti musafir sebelum subuh. Kalau musafir lepas subuh, lepas azan subuh baru dia pergi musafir, wajib puasa. Contohnya, dia keluar dari rumah dia pergi musafir, start pukul 8 pagi, baru dia bertolak. Maka dia wajib puasa. Kalau lah dia keluar dari rumah dia, keluar musafir pada pukul 5 pagi. 5 pagi dia keluar dari rumah dia, pukul 6 baru masuk subuh, maka dia harus bagi dia puasa dan boleh dia meninggalkan puasa, tak puasa pun tak apa. Dia boleh makan, dia boleh minum dengan syarat dia jangan makan minum depan orang ramai. Begitu juga dengan perempuan yang uzur. Perempuan yang uzur, dia boleh makan, boleh minum tapi jangan di hadapan orang ramai. Berbeza dengan orang yang wajib puasa ni. Dia wajib puasa. Tapi puasa dia terbatal. Kerana apa? Kerana dia sengaja minum ke ataupun dia buat benda yang membatalkan puasa dia lah. Kan dia sengaja bagi muntah ke. Maka dia wajib menahan dirinya daripada makan dan juga minum. Tak boleh makan dan tak boleh minum kerana dia adalah orang yang wajib berpuasa. Okay, wallahu alam. Ada lagi soalan tak? Okey, kalau tak ada kita habis lagi satu bab ni, iaitu syarat wajib puasa. Ini syarat wajib puasa dengan sikit ni, tak apa. Faslun fi ma yajibu alaihi saum. Syarat fasal siapa yang diwajibkan baginya puasa. Ini cerita bagi syarat wajib puasa. Macam yang Ustaz beritahu tadi, syarat wajib ni adalah syarat kepada individu ataupun syarat kepada mukallaf. Beza yang tadi. Yang tadi syarat kepada ibadah. Ini syarat kepada mukallaf. Syarat wajib. Syartu may yajibu alaihi saumu Ramadan. Syarat siapa yang wajib ke atasnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah al-aqlu, berakal. Mestilah mukallaf tu orang yang berakal. Gila tak wajib puasa. Okay, orang gila tak wajib puasa. Yang kedua adalah al-baligh. Mestilah seseorang yang baligh wajib puasa. Kalau tidak baligh, budak tu umur dia 8 tahun, umur 9 tahun, maka tak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tapi kita kena ajak lah. Kalau kita ada anak esok ni, kita kena ajak dah. Jar satu, dah kena ajak. Jar satu, dah kena suruh dia. Dah kena suruh. Kemudian, yang berikutnya adalah al-Islam. Mesti kena mukallaf tu orang Islam. Kalau orang yang kafir, mereka tak diwajibkan berpuasa. Dan yang keempat adalah al-itaqah, iaitu mampu. Dia ada kemampuan untuk dia berpuasa. Kalaulah dia tak mampu, maka tak wajib puasa. Termasuk juga dalam itaqah ni adalah orang yang bermukim. Dia bermukim. Mukim ataupun mustautin, dia wajib puasa. Musafir tak wajib puasa. Okey. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu li sab'in, dan disuruh dengan puasa itu akan kanak-kanak dengan kanak-kanak yang umur 7 tahun. Kita kena suruh dia ketika masuk umur dia 7 tahun, kena suruh dia untuk puasa. 7 tahun ni jar satu lah. Jar satu dah kena puasa, dah kena ajak dia untuk puasa. Walaupun puasa dia tu dia buka dia buka tengah hari kan. Dia makan pagi, makan sok, lepas tu tengah hari dia buka puasa. Tak apalah. Yang penting kita ajak dia untuk dia puasa. Kalau dia boleh puasa sampai ke petang lagi elok. Ini didikan kita lah, didikan kepada anak-anak ataupun kepada adik kita.
Suruh dia berpuasa ketika umur 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkihi, dan dipukul ke atas meninggalkannya li'ashrin, bagi umur 10 tahun. Kalau ada umur 10 tahun, kalau ada darjah 4, kan, dia meninggalkan puasa dia, padahal dia mampu puasa, maka kita kena sebat dia, kita kena tibai dia, kena rotan dia. Rotan ni bukan rotan balok ke belakang, bukan rotan kita nak balas dendam, tak. Tetapi rotan litta'dib, rotan untuk kita nak ajak dia, ataupun untuk nak didik dia, supaya biar anak-anak kecil ni dia mampu untuk berpuasa. Jadi umur 10 tahun kebiasaannya belum lagi baligh, terutamanya bagi lelaki. Laki-laki belum lagi baligh umur 10 tahun. Dia akan mula start baligh pada umur lebih kurang 13 tahun atau 14 tahun baru mula baligh. Orang perempuan paling awal umur 9 tahun. Paling awal umur 9 tahun dia akan mula baligh. 9 tahun Hijri dia akan mula baligh. Tapi balighnya bagi orang perempuan adalah ketika mana keluarnya air mani, ataupun keluarnya haid, ataupun cukup umur 15 tahun Hijri. Ada 3 tanda baligh bagi 3 tanda baligh ikut hukum syarak. Yang pertama adalah keluarnya air mani bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Nah, bagi laki-laki keluar air mani bila mana mimpi basah. Yang kedua, baligh tandanya adalah perempuan yang keluar darah haid. Ini perempuan sajalah, laki tak ada darah haid. Kalau laki keluar darah haid, tu pelik lah tu. Tu geng maknyah tu. Okey, geng maknyah. Darah haid yang tak betul. Yang ketiga, kalau tidak keluar air mani dan juga tak keluar darah haid, maka baligh seseorang itu berdasarkan umur dia 15 tahun Hijri. Bila umur 15 tahun, confirm kata dia dah baligh, walaupun belum keluar air mani, walaupun belum keluar darah haid. Jadi kita kena ajak kepada anak-anak kecil ni supaya mereka berpuasa ketika umur 7 tahun. Suruhlah ketika umur 10 tahun. Kita akan tibai sebab dia kalau dia tak puasa juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita buka lagi kalau kata ada sebarang soalan. Kalau tak ada soalan, kita tangguh majlis kita ni minggu depan pula insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Sila. Tak? Baik, kalau kata tak ada, cukup sekadar tu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita selesaikan bab yang pertama dulu, iaitu berkaitan dengan syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan dari ustaz sendiri. Ustaz mohon ampun dan juga maaf. Ustaz serah kepada pengurusi majlis. Syukran jazilan diucapkan kepada Ustaz Syahrizan di atas perkongsian ilmu tadi. Semoga apa yang kita dapat hari ini kita dapat kongsikan kepada orang-orang yang tak ada dengan kita pada hari ini, supaya semua daripada kita dapat mengetahui hukum-hukum ini, kerana hukum-hukum ini berkait rapat dengan kehidupan seorang Islam, apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini. Syukran jazilan diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Syahrizan, dan semoga kita dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi fi khus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.